Dewata Raya Episod 1. Bumi. Pengembalian bencana alam. Kira-kira 65 juta tahun dahulu, dinosaur-dinosaur ialah tuan punya bumi ini. Malangnya, bak kata orang-orang tua-tua, malang tidak berbau, komet-komet yang tidak terbilang banyaknya telah jatuh ke bumi ini. Kerosakan yang dibawa oleh komet-komet itu pun tidak dapat digambarkan lagi. Ia adalah berjuta kali ganda jauh lebih teruk daripada letupan bom atom yang pernah dialami oleh bumi ini. Pelanggaran komet-komet itu juga telah mengakibatkan letupan gunung berapi sehingga permukaan bumi ini telah ditenggelami oleh lava yang dimuntahkan dari kawah-kawah gunung berapi itu. Beberapa puluh juta tahun selepas berlakunya pelanggaran komet-komet itu, baru terdapat kehidupan universal di permukaan bumi. Selepas berjuta-juta tahun kemudian, puak-puak gasa baru muncul. Penghuni-penghuni di permukaan bumi ini, termasuk dinosaur-dinosaur itu pun pupus dengan begitu saja. Hanya fosil-fosil mereka yang masih boleh dijumpai. Amerika Syarikat, New York, Jepun, Tokyo, Perancis, Paris, Rusia, Moskow, China, Hong Kong. 30 hari bulan Jun, Hong Kong, pukul 11 malam. Wow, apa dah jadi aduh, sakitnya mata aku ni. Langit yang gelap gelita sebentar tadi telah berubah menjadi kemerah-merahan kerana diterangi oleh sinaran yang 10 kali ganda lebih kuat daripada cahaya matahari. Komet-komet itu terbakar dan berpinah-pinah dengan cahaya yang menyakitkan mata apabila ia bergeser dengan udara. Rupa-rupanya, komet-komet yang tidak terkira banyaknya telah menembusi atmosfera dan sedang meluncur ke arah bumi ini. Salah satu daripada komet-komet itu kelihatan terus meluncur ke arah Hong Kong yang lebih dikenali sebagai Mutiara Timur itu. Sementara itu, hampir semua kota dan pekan di seluruh dunia ini telah dimusnahkan oleh komet-komet itu. Manusia dan haiwan yang menjadi penghuni bumi ini telah menjadi abu dalam sekelip mata saja. Baik gunung ganang yang tinggi-tinggi maupun bangunan-bangunan yang mencakar langit telah runtuh dengan begitu saja. Impak dari komet-komet itu juga telah menyebabkan gempa bumi dan tornado yang amat mengerikan. Separuh bumi ini telah ditelan oleh api dan separuhnya lagi telah ditenggelami oleh air laut. Penyinaran yang timbul dari letupan-letupan itu adalah lebih berbahaya lagi kerana ia boleh sampai ke mana-mana sahaja dan akan terus wujud di permukaan bumi ini. Bumi yang diselubungi oleh sinaran itu adalah seperti sepiji bola berapi raksasa yang terapung-apung di angkasa lepas. Walau bagaimanapun, di bumi yang telah ditimpa oleh malapetaka yang tidak terduga, terdapat satu titik kehijau-hijauan. Kawasan yang terselamat daripada terjadi itu terletak di hujung benua Amerika Selatan. Tudung angkasa. Benda berwarna hijau yang dikenali sebagai tudung angkasa ini telah memberi perlindungan kepada satu kawasan kira-kira beribu kilometer persegi di pulau Tierra del Fuego daripada ancaman sinaran itu. Sinaran itu akan hilang dengan secara beransur-ansur, tetapi ia mengambil masa bertahun-tahun lamanya. Syurga di bumi. Kira-kira 10 tahun selepas berlakunya pelanggaran komet-komet itu, keadaan di bumi ini pun beransur-ansur pulih. Tudung angkasa diselak semula. Tudung angkasa merupakan satu ciptaan teknologi tinggi. Ia dibentukkan oleh cahaya laser yang dipancarkan dari berpuluh-puluh stesen berkenaan. Memandangkan bumi ini telah bebas daripada ancaran sinaran itu, barulah tudung angkasa ini dibongkar oleh pihak yang berkuasa. Pulau Tierra del Fuego ini kini dikenali sebagai Syurga Raya. Ia telah menjadi sebuah kota raya yang amat mewah dan makmur di penghujung benua Amerika Selatan.
Sudah bertahun-tahun kita menunggu. Sekarang baru kita dapat melihat langit biru itu semula. Ya betul, alangkah cantiknya langit biru dan awan putih yang sedang berarak itu. Di antara 50 bilion penduduk bumi ini, kitalah yang paling beruntung sekali. Nasib baik kita menaruh penuh keyakinan terhadap Presiden William Gates. Beliaulah yang telah memimpin dan menyelamatkan kita daripada malapetaka yang nyaris-nyaris menelan semua penduduk di bumi ini. Kira-kira 2 juta orang penduduk di Sugaraya telah merayakan hari yang paling bermakna itu dengan penuh keriangan dan kegembiraan. Arca Presiden William Gates. Medan Tudung Angkasa. Kira-kira 200,000 orang rakyat Sugaraya sedang berhimpun di Medan Tudung Angkasa untuk mendengar ucapan yang akan diberikan oleh Presiden mereka. Sungguh hebat! Presiden William Gates kita, dia boleh meramal malapetaka itu belasan tahun dahulu. Kita terselamat daripada tragedi itu kerana kita percaya pada dia. Presiden William Gates ialah seorang tokoh politik yang amat suka dicari. Presiden William Gates. Presiden William Gates ialah seorang jutawan yang paling kaya di dunia. Ia mempunyai harta yang bernilai 1,000 bilion dolar Hong Kong. Saudara-saudara sekalian, mula-mula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu semua kerana telah menaruh penuh kepercayaan terhadap pimpinan saya. Sekarang seluruh dunia ini adalah kepunyaan kita. Selepas malapetaka itu, kini hanya 1% daripada penduduk di bumi ini, iaitu kira-kira 50 juta yang terselamat daripada tragedi itu. Sebagai golongan elit di antara semua bangsa yang ada sekarang, kita wajib berusaha untuk membina dunia ini semula. Dr. Sin, awak ialah seorang saintis yang paling terkenal. Amat besar jasa awak dalam pembinaan negara kita. Apa gunanya sains dan teknologi jika kita tiada pemimpin yang amat bijaksana seperti presiden kita? Itu memang benar. Presiden William Gates ialah pembela kita. Kita benar-benar terhutang budi kepadanya. William Gates itu bukan orang yang baik hati. Apa kau kata, ha? Saya yakin kami, golongan elit di Sugaraya ini, akan menguasai seluruh dunia pada suatu hari nanti. Dr. Sin, kami amat menghormati kau kerana kau ialah seorang saintis yang amat luar biasa. Akan tetapi, kau tidak boleh menghina Presiden William Gates kita. Kau bencikan dia kerana kau tiada peluang untuk menjadi Presiden Sugaraya, kan? Presiden William Gates tu bukan manusia. Kamu semua akan menjadi hambanya pada suatu hari nanti jika kamu semua terus mendewa-dewakan dia dan memberi sokongan kepadanya. Aku akan patahkan gigi kau jika kau berani memburukkan nama Tuan Presiden William Gates lagi. Sudah nyata kau cemburu kerana Presiden William Gates adalah lebih terkenal dan dihormati daripada engkau. Janganlah kau cuba melawan orang yang lebih handal daripada kau. Sia-sia saja. Cis, jahatnya mulut engkau ini. Saintis-saintis yang memberi sokongan kepada Tuan Presiden William Gates beribu-ribu orang jumlahnya. Jangan kau ingat kau ini amat diperlukan. Sebenarnya, orang seperti kau inilah yang tidak berhati perut. Kau hendak bertanding dengan Presiden William Gates? Janganlah kau mimpi. Kau fikir kau amat berjasa kepada nusa dan bangsa? Sudahlah, saintis gila. Hati Dr. Sin panas membara kerana maki hamun yang dilemparkan kepada dia itu. Dia pun bangkit dari duduknya lalu menumbuk meja itu dengan sekuat-kuat hatinya. Kaki-kaki minum yang berada dalam bar itu terperanjat melihatnya. 10 saat selepas pemergian Dr. Sin, aura yang ditinggalkan baru meletup dan menghancurkan meja panjang bar itu. Boom! Sudah sampai waktunya aku tinggalkan Sugaraya sekarang. Nampaknya tentu ada sebab Dr. Sin membidas Presiden William Gates itu. Kamu semua ini benar-benar bodoh. Cis, anjing tua ini sudah gila. Dalam sejarah Cina, tokoh politik seperti Kung Ming dan ahli falsafah seperti Shao Kang Ji ialah orang yang telah berusaha untuk menerokai otak mereka. Begitulah dengan tokoh-tokoh sains dalam sejarah dunia barat seperti Thomas Edison dan Albert Einstein. Mereka jauh lebih cerdas daripada orang lain kerana lebih daripada 6% daripada otak mereka telah diterokai.
penerokaan otak manusia. Manusia merupakan makhluk yang paling bijak di bumi ini kerana dia mempunyai otak yang amat luar biasa. Akan tetapi, bagi kebanyakan orang, hanya 6% otaknya yang telah diterokai. Pendek kata, sebahagian besar otaknya langsung tidak pernah digunakan. Arahan daripada Presiden William Gates yang mewajibkan semua rakyat Syurga Raya menguji sel-sel otak mereka telah disiarkan dalam surat khabar. Rakyat Syurga Raya pun mematuhi arahan tersebut dan telah menjalani ujian otak mereka. Setelah tamat ujian otak itu, rakyat Syurga Raya yang berumur 10 tahun ke atas dan didapati tidak lebih daripada 8% otaknya yang telah diterokai telah diusir. Kira-kira 500,000 rakyat Syurga Raya telah diusir daripada kampung halaman mereka. Mereka yang tidak diusir telah dianggap sebagai golongan yang elit. Dengan hati yang sedih, mereka yang diusir itu terpaksa berpindah ke tempat-tempat yang masih belum dibina semula selepas berlakunya pelanggaran komit-komit itu. Keadaan di wilayah-wilayah tersebut adalah amat menyedihkan dan menyeramkan. Disiplin dan peraturan sosial tidak wujud lagi. Undang-undang tiada lagi kecuali undang-undang rimba. Manusia yang lemah hanya akan menjadi mangsa kepada mereka yang lebih kuat dan jahat. Selain daripada itu, penyinaran telah menyebabkan mutasi pada separuh manusia di wilayah tersebut. Mereka telah menjadi amat besar dan kuat. Oleh itu, mereka sanggup membuli orang-orang yang lebih lemah dengan sesuka hatinya. Sinaran itu juga telah menyebabkan mutasi pada otak beberapa orang manusia di wilayah itu sehingga mereka dapat menguasai orang-orang lain dengan gelombang otak mereka untuk melakukan apa sahaja yang mereka kehendaki. Sementara itu, setelah mengusir sebahagian rakyatnya, Presiden William Gates pun mengerahkan pasukan tenteranya untuk menakluki negeri-negerinya yang lain. Dengan senjata-senjata hasil daripada sains dan teknologi tinggi, pasukan tentera Syurga Raya telah berjaya menakluki negeri-negeri yang dicerobohinya. Negeri-negeri yang ditakluki itu pun dijadikan tanah jajahan Syurga Raya. Setiap jajahan Syurga Raya itu diperintah oleh seorang gubernur. Rakyat jajahan itu dianggap seperti kaum jijik dan diperhambakan dengan sesuka hati. Bagi kaum jijik itu, mereka hanya mempunyai satu peluang untuk membebaskan diri daripada nasib yang malang itu, iaitu menyertai pertarungan yang diadakan di jajahan itu. Juara pertarungan di jajahan itu akan dihantar ke Syurga Raya untuk mengambil bahagian dalam pertandingan kejohanan elit yang diadakan setiap tahun. Pertandingan kejohanan elit. Kejohanan elit mulai tahun 2020. Pertandingan kejohanan elit itu akan diadakan di Syurga Raya pada 1 hari bulan Julai setiap tahun. Gelanggang pertandingan elit. Pertandingan kejohanan elit itu dianjurkan oleh Presiden William Gates. Ahad Esa dengan 8% otak yang telah diterokai. Hikmat istimewa Ahad Esa, badan kebal titanium. Titanium ialah sejenis logam yang paling keras. Tahun 2015, dalam pertandingan kejohanan elit ke-6 pada tahun 2015, belasan orang peserta yang handal-handal telah ditewaskan. Akhirnya, tinggal 2 orang peserta yang paling hebat saja. Iblis Tongkat dengan 17% otaknya yang telah diterokai. Hikmat istimewa Iblis Tongkat, tongkat laser. Bahagian otak kedua-dua peserta yang terakhir ini adalah seakan-akan sama. Selain daripada itu, mereka juga mempunyai wushu baru yang berdasarkan sains dan teknologi tinggi masing-masing. Oleh itu, pertarungan antara mereka berdua pasti menarik sekali. Pertarungan antara Ahad Esa dengan Iblis Tongkat akan dimulakan sebentar lagi, iaitu selepas meriam 21 das ditembakkan. Jangan pergi ke mana-mana. Para penonton bertepuk dan bersorak apabila mendengar meriam itu ditembakkan. Selamat berjaya Ahad Esa. Selamat berjaya Iblis Tongkat. Badan kebal titanium. Ahad Esa pun menekankan butang-butang pada dadanya dengan kelima-lima batang jarinya. Dia telah bersiap sedia untuk memperalatkan hikmat istimewanya untuk menewaskan lawannya. Hikmat badan kebal titanium itu pun bukan apa-apa. Ia cuma satu ciptaan tiruan yang serupa dengan hikmat kebal perisai emas yang pernah digunakan oleh pahlawan zaman dahulu.
Oleh kerana butang-butang berkenaan itu telah disentuh dengan bekas-bekas jari yang selaras dengannya, maka hikmat badan kebal titanium itu pun mula diaktifkan. Krak! Lantas kulit di badan Ahad Esa pun berubah dan menjadi baju zirah. Dengan 8% sel-sel otaknya yang telah diterokai, Ahad Esa telah berjaya menguasai peringkat 1 hikmat badan kebal titanium yang dapat mengubah badan dan kulitnya apabila ia diaktifkan. Bagaimanapun, muka Ahad Esa kejang kerana kesakitan yang disebabkan oleh perubahan itu. Sementara itu, iblis tongkat pun tidak berani berlengah-lengah lagi, lalu mengaktifkan tongkat lasernya. Tongkat yang berduri pada hujungnya itu akan mengeluarkan laser yang mempunyai arus elektrik sebanyak 1000 volt. Aku pasti akan dapat mengatasi badan kebal titanium dengan laser yang amat hebat ini. Iblis tongkat pun mengambil langkah utama untuk melancarkan serangannya terhadap Ahad Esa. Krak! Pong! Ahad Esa tidak berundur atau mengelak. Pukulan daripada lawannya itu telah ditangkis dengan kepalanya. Syabas Ahad Esa, bagus badan kebal titanium. Aduh, kebas tangan aku ini. Hikmatnya adalah jauh lebih dahsyat daripada apa yang aku sangkakan. Ahad Esa kelihatan tidak dilukai sedikit pun. Tongkat laser kau ini serupa dengan batang penyapu. Cis, jangan angkuh sangat, botak. Kau akan mati kalau laser aku mengenai tepat pada liang mata urat kau. Yakah? Hahaha. Kalau begitu, cubalah sekarang. Tunggu apa lagi? Tak mengapalah. Kau boleh memukul aku sebanyak 200 kali dahulu. Orang yang seangkuh ini pasti akan hilang nyawanya di hujung tongkat aku nanti. Iblis tongkat pun memasatkan serangannya dengan sedaya upayanya. Dalam satu saat, dia telah berjaya menikam 108 mata urat di badan Ahad Esa itu dengan hujung tongkat lasernya. Kolej belia elit di Suga Barat, kanak-kanak dan belia yang didapati lebih 10% sel-sel otaknya yang telah diterokai berhak memohon untuk dilatih di sebuah institusi yang dikenali sebagai Kolej Belia Elit. 9 orang belia di Kolej Belia Elit sedang duduk di depan sebuah televisyen besar untuk menyaksikan pertandingan kejohanan elit dalam siaran secara langsung. Naga Merah berumur 15, mempunyai 14% sel-sel otaknya yang telah diterokai. Pionik 14 tahun, mempunyai 12% sel-sel otaknya yang telah diterokai. Naga, hebat betul tongkat laser iblis tongkat itu. Kau fikir dia akan menang tak? Tidak, dia akan kalah. Akan tetapi Ahad Esa itu langsung tidak sempat melancarkan serangan balas. Macam mana dia hendak menewaskan iblis tongkat itu? Tak usahlah bising-bising lagi, tengok sajalah. Kau memang sentiasa bersikap begini. Bosan. Aku lebih suka sikap rimau itu. Dia nakal sikit tapi pandai mengambil hati orang. Pionik memegang sebuah bingkai foto yang mengandungi 36 keping gambar dengan kedua-dua belah tangannya. Gambar yang sedang dipertunjukkan di bingkai itu akan lenyap secara beransur-ansur dengan sendirinya apabila butang bingkai itu ditekan. Kemudian gambar yang sudah lenyap itu akan diganti dengan gambar yang baru. Naga Merah, Pionik dan Rimau merupakan 3 orang rakan sedarjah yang karib sekali. Terutamanya Rimau yang bersikap lucu dan nakal sedikit itu adalah rakan yang paling mesra dengan Pionik. Aku benar-benar tidak faham mengapa Rimau yang sel-sel otaknya didapati telah diterokai sebanyak 10% lebih boleh merosot dan telah turun sebanyak 3% sehingga dia telah diusir dari Suga Raya. Dengan tiba-tiba, iblis tongkat menjerit dan melantun tinggi. Iblis tongkat berasa kedua-dua batang tangannya kebas dan sakitnya sampai ke tulang sumsum. Hahaha, kalau kail panjang senjengkal, janganlah laut yang dalam hendak diduga. Cis, tahukah kau mengapa aku dipanggil Ahad Esa? Sebab aku hanya mempunyai satu hasrat saja, iaitu membunuh. Angkuh betul dia ni. Dia sangka dia sudah pasti akan menang. Akan tetapi aku masih mempunyai satu serangan yang paling istimewa. Hahaha, inilah harganya yang mesti kau bayar. Setelah memusatkan seluruh tenaga dalam pada 10 batang jarinya, Ahad Esa pun menerpa lawannya. Marilah bertemu ajal kau sekarang.
Dengan tiba-tiba, seperti roket yang dilancar, hujung tongkat laser itu telah berlepas dari induk tongkatnya. Sementara itu, hujung tongkat itu sedang mengeluarkan laser maut yang membawa arus elektrik 20,000 volt. Lantas, iblis tongkat meneliti kedua-dua belah tangan Ahad Esa itu dengan laser maut yang dipancarkan dari tongkatnya. Lantas, kedua-dua belah pergelangan tangan Ahad Esa telah dibakar oleh laser yang dikeluarkan dari tongkat lawannya. Krak! Kemudian iblis tongkat pun melepaskan lagi pangkal tongkat dari induk tongkatnya. Hahaha, mati kau kali ni, botak. Kau tidak akan terlepas biarpun kau berkepak seperti burung. Lantas kepala Ahad Esa juga telah dilingkari oleh laser yang terpancar dari tongkat lawannya itu. Ahad Esa mengerang kesakitan kerana kedua-dua pergelangan tangan dan lehernya sedang dibakar oleh laser yang mempunyai arus elektrik sebanyak 20,000 volt itu. Ayuh, Ahad Esa! Syabas, iblis tongkat! Tersenyum Presiden William Gates sambil menyaksikan pertarungan yang amat menyeramkan itu. Tibet. Istana Putra, tanah suci agama Mizong di Tibet. Terdapat sebuah bangunan moden di dalam sebuah belukar di kaki gunung itu. Di bumbung bangunan itu ada 2 buah alat penerima. Peti televisyen model lama yang terletak di atas meja ini sedang menunjukkan pertarungan yang diadakan di syurga raya. Salah seorang daripada penonton-penonton itu ialah Dr. Sin. Rimau, kau agak Ahad Esa itu akan ditewaskan tak? Tidak, aku yakin dia pasti akan menang. Harimau hitam, sel-sel otak yang telah diterokai tidak diketahui. Umur 15 tahun. Ya betul, sebanyak 18% sel-sel otak Ahad Esa itu telah diterokai. Oleh itu aku yakin dia pasti telah menguasai wushu purba yang amat istimewa nanti. Akan tetapi, hikmat baru yang berdasarkan sains dan teknologi tinggi tidak akan menjadikan dia tidak dapat dikalahkan. Selain daripada itu, hikmat seperti itu pasti akan membawa kesan sambilan yang amat buruk. Itu sudah pasti sebab ayah lebih meyakini wushu purba yang ayah kaji itu. Sayangnya, sel-sel otak aku ini telah merosot. Kalau tidak, aku tentu akan dapat belajar hikmat baru itu. Sudah sekian lama aku bertafakur dengan atuk di Istana Putra, tetapi hikmatku nampaknya tetap seperti biasa. Rimau, kau tak usah putus asa. Asalkan kau mempunyai ketabahan, aku yakin kau tentu akan dapat menguasai wushu purba yang amat istimewa nanti. Ya, kau mesti ikut nasihat datuk kau. Aku yakin hikmat naga dan pionik tentu sudah amat tinggi sekarang. Nyawa Ahad Esa seperti bergantung pada sehelai rambut sekarang. Akan tetapi, dengan tiba-tiba, ia telah mengangkat tangannya lalu menekan butang pada bahunya. Nyawa Ahad Esa seperti bergantung pada sehelai rambut sekarang. Akan tetapi dengan tiba-tiba, dia telah mengangkat tangannya lalu menekan pada bahunya. Lantas bertambah kuat cahaya yang bersinar-sinar terpancar dari badan Ahad Esa itu. Badan kebal titanium peringkat 2. Lenyap laser yang terpancar dari tongkat iblis tongkat itu kerana sinaran yang dikeluarkan oleh Ahad Esa. Tongkat laser itu pun patah. Terperanjat iblis tongkat. Sebelum dia sempat berundur, mukanya telah dicengkap oleh lawannya. Gaya kisaran maut. Kerap. Dalam sekelip mata saja, badan iblis tongkat telah dihancurkan oleh Ahad Esa dengan cengkaman berkuasa titanium. Syabas, syabas, ya Tuhanku. Antara para penonton itu, ada yang bersorak dan bertepuk dengan hati yang gembira, dan ada juga yang terpegu melihat iblis tongkat telah dibunuh. Sungguh hebat pusingan yang terakhir pertandingan kejohanan elit pada tahun ini. Johan elit tahun ini ialah seramnya. Ahad Esa itu sudah berjaya menguasai peringkat 2 dalam hikmat kebal titanium. Patutlah dia begitu angkuh sekali. Cis, sombong apa? Aku sudah menguasai badan kebal titanium peringkat 1 sekarang. Aku akan merampas kejohanan ini daripada dia 5 tahun nanti. Kau rasa rimau itu akan datang menyertai pertandingan itu nanti? Mustahil dia akan mempunyai peluang untuk berbuat sedemikian. Akan tetapi, dia pernah berkata bahawa dia mesti menyertai pertandingan itu apabila dia meninggalkan kita. Rimau itu pasti akan menepati janjinya. Boleh jadi dia telah menjadi orang yang bodoh sekarang.
Presiden William Gates sendiri telah menyampaikan hadiah kepada Ahad Esa. Kau akan dihantar ke Pulau Infinity agar kau dapat meneruskan lagi latihan kau nanti. Terima kasih Tuan Presiden. Setelah tamat latihannya di Pulau Infinity, Ahad Esa akan dilantik menjadi Gubernur Tibet nanti. Biasanya johan pertandingan itu akan diberikan tugas untuk menjaga sebuah jajahan surga raya. Pulau Infinity yang kononnya berhampiran dengan Bermuda tidak pernah dicatatkan di dalam peta. Hanya pesawat terbang Presiden William Gates saja yang dibenarkan terbang ke pulau itu. Cis, sudah 1 jam aku menunggu. Pengawas itu belum juga mahu tunjuk muka. Kamu maki aku? Kau ingat kau siapa, ha? Alamak, rupa-rupanya dia dapat membaca fikiran aku ini. Dewa Pawaka, pengawas Pulau Infinity. Tiada sebabnya kau mesti bersikap angkuh begini semata-mata kerana kau telah menjadi johan dalam pertandingan itu. Aku akan dapat menewaskan kau dengan satu serangan saja. Cuba aktifkan badan kebal titanium kau itu sekarang. Kau kata kau akan dapat mengalahkan aku dengan sekali serangan? Temberang. Marilah, apa yang hendak ditunggu lagi? Tersentak Ahad Esa melihat sampai begitu dengki dan garang pengawas Pulau Infinity itu. Dengan hati yang berdebar-debar, dia pun cepat-cepat meningkatkan tenaga dalamannya untuk menghadapi serangan yang akan ditujukan kepadanya pada bila-bila masa saja. Ahad Esa cuba menangkis api yang ditujukan kepadanya itu dengan tangan kebalnya, tetapi tidak berhasil. Lantas tangannya telah dibakar oleh api itu. Pong! Kemudian api yang dilancarkan oleh pengawas Pulau Infinity itu telah menembusi badan Ahad Esa itu. Api pembakar syurga. Di sebalik langit ada langit lagi. Ahad Esa telah ditewaskan oleh Dewa Pawaka dan sedang menjerit-jerit di dalam lautan api itu. Tahun 2017. 2 tahun kemudian, Ahad Esa kelihatan tidak cacat sedikit pun. Dia telah menamatkan latihannya di Pulau Infinity dan telah dilantik menjadi Gubernur Tibet. Di Tibet, Ahad Esa pun telah menunjukkan bulunya. Dia dan kocok-kocoknya telah melakukan kejahatan dengan sewenang-wenangnya. Rakyat jelata yang tidak berdosa di jajahan itu telah diperkosa dan dibunuhnya. Mereka yang cuba membantah atau menentang lantas dibunuh dengan penuh kekejaman. Wang yang dirampas daripada rakyat itu telah habis dibelanjakan untuk pembinaan sebuah kubu yang mewah. Kubu itu telah diberi nama Kubu Arhat. 15 hari bulan Jun 2020. Malam sudah larut, bulan purnama telah cenderung ke barat. Dengan tiba-tiba, satu lembaga hitam telah muncul di luar tembok Kubu Arhat. Lembaga manusia itu ialah harimau hitam. Badan harimau hitam kelihatan amat tegas. Dia kelihatan amat garang. Dia geram, bibirnya diketip, tangannya digenggam dan hatinya sedang membakar. Ahad Esa, aku sumpah aku mesti bunuh kau malam ini juga. Mengapa begitu benci sekali harimau hitam terhadap Ahad Esa itu? Manakah dia dapat membunuhnya? Sila ikuti sambungan dalam keluaran episod 2. Hikmat moden lawan hikmat purba.